14 Ramadan 26 April, KRI Nanggala dalam ingatan. Juga remaja bakal disuntik vaksin COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah malam ini bersama saya Fazidah Mustafa. Semua 53 kru KRI Nanggala 402 yang terkorban selepas kapal selam itu tenggelam di perairan Bali akan diberikan kenaikan pangkat. Selain itu, mereka akan menerima penghargaan Bintang Jasa Jalasena atas dedikasi menjaga pertahanan negara. Perkara itu diumumkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi serta Bintang Jasa Jalasena atas dedikasi pengabdian serta pengorbanan prajurit terbaik tersebut. San Pandu di keluarga mereka, dia suka bercanda, dia juga humble, suka hewan peliharaan juga. Banyak, mayoritas reptil. Sebelum ini, Panglima Tentera Nasional Indonesia Hadi Jajanto menyatakan bahawa semua kru kapal selam berkenaan terkorban. KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Menurutnya, berdasarkan visual daripada Remotely Operated Underwater Vehicle ROV, kapal itu terbelah menjadi 3 bahagian di kedalaman 838 meter di dasar laut di perairan Bali. KRI Nanggala 402 dilaporkan terputus hubungan pada 4.25 pagi Rabu lalu ketika dalam misi latihan penembakan torpedo. Latihan itu turut disertai 21 kapal TNI yang lain bersama 5 pesawat tempur serta 1 lagi kapal selam yang lain. Sementara itu, jenazah kru KRI Nanggala 402 akan dibawa ke Surabaya, Jawa Timur. Ketua Angkatan Laut Laksmana Indonesia KSAL, Yudo Margono berkata proses evakuasi dan bagaimana kaedahnya akan dimaklumkan kemudian. Majlis Ulama Indonesia MUI meminta umat Islam mengadakan solat gaib secara sendirian atau berjemaah untuk jenazah anak kapal selam tentera negara itu. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas berkata, tragedi yang menimpa kapal selam itu bukan sahaja menjadi berita duka kepada keluarga anak kapal tetapi seluruh rakyat Indonesia. Marilah melaksanakan solat gaib supaya semua dosa mereka diampuni dan pengabdian serta pengorbanan yang diberikan kepada bangsa dan negaranya menjadi ibadah serta mendapat ganjaran pahala yang sebesar-besar darinya. Jika memang mereka meninggal dalam keadaan seperti ini, maka mereka jelas pergi menghadap Tuhannya dalam keadaan terhormat. Anwar turut memetik satu hadis iaitu seseorang itu mati syahid apabila dia meninggal dunia disebabkan tenggelam. Katanya jika memang mereka meninggal dalam keadaan seperti itu, maka mangsa pergi menghadap Tuhannya dalam keadaan terhormat. KRI Nanggala 402 ditemui pecah di dasar laut di perairan Bali semalam dengan semua 53 anak kapal disahkan meninggal dunia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam satu kenyataan juga menyeru orang ramai melakukan solat gaib bagi mangsa Muslim.
Beralih ke perkembangan dalam negara. 300 warga emas di daerah Kota Star menerima suntikan vaksin dos pertama menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK di Stadium Sultan Abdul Halim Sukamenanti Alor. Rata-rata mereka yang ditemui menyatakan tidak sakit dan tidak perlu bimbang kerana suntikan ini selamat dan tidak mempunyai kesan sampingan. Menurut Fadil Putih 70 tahun, pada mulanya dia rasa gemetar dan takut. Namun selepas menerima suntikan, segalanya hilang dan tiada kesan sampingan. Fadil yang juga pesara kerajaan turut mengajak warga emas seusia dengannya supaya tampil dan mengambil suntikan demi memerangi COVID-19. Mula sebelum main tu, orang kata apa, duk dengar cerita ni, main-main tak ada apa pun. Cucuk pun tak sakit. Kita orang tua takut cucuk kan, takut ubat, takut cucuk. Tak ada, okey. Lepas cucuk dia cek semua biasa. Bagi Cik Hasmah Ali dan Roziah Ali 71 tahun, mereka mengakui mendengar pandangan daripada pelbagai pihak sebelum datang mengambil suntikan ini. Namun katanya itu hanyalah spekulasi yang menakut-nakutkan sahaja di mana tiada langsung kesan sampingan. Malah sebelum disuntik, mereka akan diperiksa tahap kesihatan terlebih dahulu. Gedebuk-gedebuk juga lah, takut. Ya, tu sampai nadi pun naik juga. Tu. Dah lepas suntik ni macam mana? Alhamdulillah dah tak rasa dah pula dah kan. Tu elok dah ni. Ni dia suruh main 17 bulan 5 ni pula. Insya-Allah. Rasa kampung makcik suruh. Kali pertama, orang pertama. Tak lainlah anak makcik kerja kat hospital. Dia dah yang kedua dah. Tunggu lama tu memang berdebat-debat. Lepas tu, masuk dalam cucuk tak ada apa pun. Dia lepas kena cucuk ni macam mana? Selesa, tak ada apa. Tak ada apa lah. Kita makcik bagilah nasihat sikit biar orang ramai boleh main cucuk lagi. Tu saya takut lah. Kita nak jaga hak teruk tu. Cucuk ni, biasalah kan kalau sakit kan cucuk sikit kan. Untuk nak jaga diri, nak jaga orang lain semua. Vaksin COVID-19 AstraZeneca selamat untuk digunakan dalam pelaksanaan fasa kedua PIK. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, vaksin tersebut akan diberikan kepada warga emas berusia 60 tahun ke atas. Saya ingin mengesahkan bahawa AstraZeneca selamat untuk digunakan dan dia berkesan. Kita akan gunakan kepada mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan paling sesuai lah. Sementara itu, Dr. Adham berkata kluster COVID-19 membabitkan institusi pendidikan meningkat kepada 83.3% dalam tempoh seminggu. Antaranya 79 sekolah di Selangor ditutup 2 hari. Penutupan tersebut adalah untuk prosedur operasi sanitasi sebelum sekolah dibuka semula. Manakala di Negeri Sembilan, 4 sekolah di negeri tersebut diarah tutup. Berikutan terdapat kes COVID-19 dalam kalangan murid dan guru di sekolah terbabit. Dipercayai sekolah tersebut melibatkan sekolah rendah dengan masing-masing sebuah sekolah di daerah Jempol, Kuala Pilah, Port Dickson dan Seremban. Vaksin COVID-19 mungkin akan diberikan kepada remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, Pfizer dijangka menghantar maklumat ujian klinikal dijalankan syarikat itu membabitkan penerima dalam kalangan individu usia terbabit kepada Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PIK itu berkata syarikat terbabit juga akan mengemukakan maklumat ujian berkenaan kepada bahagian Kawal Selia Farmasi Negara NPRA selepas itu. Bawah 18 tahun, Pfizer telah pun memaklumkan kepada kita bahawa mereka akan menghantar maklumat ujian klinikal yang sedang dijalankan di kalangan usia 12 hingga 15 tahun ke pihak FDA di Amerika Syarikat dalam masa yang terdekat. Dan mereka juga akan kemukakan maklumat tersebut kepada NPRA. Dan kalau dipersetujui, maka kita boleh bagi kepada golongan 12 hingga 17 tahun. Mengulas lanjut, Khairi berkata kerajaan mungkin akan menempah vaksin untuk golongan remaja daripada Pfizer berikutan hanya syarikat itu yang mempunyai maklumat data klinikal berkaitan.
Namun suntikan kepada golongan remaja tidak akan dilaksana dalam masa terdekat kerana syarikat terbabit memerlukan masa antara 2 hingga 3 bulan untuk menilai data berkaitan. Sementara itu, Khairi berkata seramai 460,116 guru di seluruh negara bakal menerima vaksin dalam fasa kedua program imunisasi negara. Guru-guru pun kita dah senaraikan dalam fasa 2 ni. Jadi saya telah minta Kementerian Pendidikan untuk bagi senarai guru-guru. Setakat ini kita dah dapat senarai 460,116 guru-guru sektor pendidikan awam dan swasta berdaftar yang telah pun kita dapat maklumat dan akan kita bagi janji temu dalam fasa 2 ni. Saya pun telah minta Amat Berhormat bagi guru-guru sekolah pondok di Kedah juga. Polis sudah rekod keterangan pelajar dan guru pendidikan jasmani yang didakwa bergurau keterlaluan seolah-olah galak pelajarnya merogol. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Akril Sani berkata, polis akan ambil keterangan rakan sekelas pelajar sekolah di Sungai Buloh itu sebelum kertas siasatan diserahkan kepada pihak pendakwa raya. Beliau juga mengesahkan pelajar berkenaan membuat 2 laporan terhadap guru berkenaan dan rakan sekelas yang bergurau mengenai galakan berogol itu. Kita sedang mengambil keterangan-keterangan daripada mereka yang berada di tempat kejadian tersebut. Kita telah pun ambil keterangan daripada guru sekolah tersebut, daripada pengadu juga kita telah ambil keterangan, dan sekarang ini pegawai penyiasat sedang giat mengambil rakaman percakapan daripada rakan-rakan sedarjah yang untuk dijadikan sebagai keterangan-keterangan tambahan dan sokongan untuk kita kemukakan kepada pihak Jabatan Pegawai Negara. Semalam, Ketua Polis Sungai Buloh Superintenden Syafaatun Abu Bakar mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu yang dikatakan mendatangkan kegusaran dan rasa tidak senang hati. Kejadian itu tular selepas seorang pelajar perempuan memuat naik video menerusi aplikasi TikTok mengenai cara pengajaran guru lelaki berkenaan yang dikatakan berbau lucah ketika membincangkan topik kesedaran mengenai gangguan seksual. Kejadian itu dipercayai berlaku Jumaat lalu di sebuah sekolah di Selangor. Dalam perkembangan asing, Datuk Seri Akril Sani berkata 2 sindiket pengedaran dadah berjaya ditumpaskan susulan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 17.55 juta ringgit dalam 10 serbuan berasingan di sekitar Lembah Kelang dan Rawang minggu lalu. 354 ketol heroin seberat 134 kg dan 101 bungkusan plastik syabu seberat 104 kg dirampas. Dadah dengan anggaran 15.2 juta ringgit itu dirampas menerusi serbuan di Lembah Kelang pada Selasa dan Rabu lalu. Manakala dalam serbuan kedua, polis berjaya membongkar makmal haram memproses dadah ketamin di Rawang Selasa lalu. Pemeriksaan lanjut menemui 22 kg ketamin serta 37.1 kg cecair ketamin dianggar bernilai 2.35 juta ringgit. Modus operandi sindiket ialah dengan menyeludup bekalan dadah dari selatan Thailand melalui Kelantan. Kumpulan terbabit juga menggunakan kontena dan parsel melalui jalan laut dan udara. Baru-baru ini pada 20.4, Jabatan Narkotik telah berjaya menumpaskan 2 sindiket yang berlainan. Sindiket pertama yang melibatkan kegiatan mengeksport dan juga memasarkan dadah-dadah dalam negara, di samping juga mengeksport keluar bekalan dadah tersebut ke negara ketiga. Sepanjang 4 bulan pertama Januari hingga April, sejumlah 92 sindiket pengedaran dan penyeludupan dadah berjaya ditumpaskan. Ini melibatkan 12 tan dadah pelbagai jenis bernilai 343 juta ringgit dirampas. Berbanding tahun sebelumnya, PDRM berjaya membongkar 305 sindiket dadah dengan rampasan 14 tan pelbagai jenis dadah berjumlah 455 juta ringgit.
Penyeludupan mercun untuk dijual pada musim perayaan biasanya dilakukan beberapa bulan sebelum Ramadan kerana menyedari kawalan ketat dilakukan pihak berkuasa di kawasan sempadan pada musim berkenaan. Pegawai Pemerintah Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 3 Pengkalan Kubur, Asisten Superintendent ASP Muhammad Ruzwan Ahmad berkata, menyedari taktik sebegitu, pihaknya mempergiat rondaan dan kawalan di sepanjang Sungai Golok atau darat. Yang saya terima lah, kita membuat kajian pemantauan. Aktiviti penyeludupan ni dia akan bermula sebelum bulan puasa lagi. Ya, jadi sebelum bulan puasa, waktu itu ada waktu tempoh yang paling sesuai lah. Sebab memandangkan waktu berpuasa ni, jadi dari segi penguatkuasaan kita pun, kita tahu dari segi penguatkuasa untuk memberi lebih tumpuan kepada bawah mercun lah, bawah atau bahan letupan. Jadi sedikit-sedikit ni akan cuba membawa masuk dululah. Ada sebelum bulan puasa tu, bulan Ramadan secara berperingkat. Ini berdasarkan MO yang kita terima lah. Jelasnya lagi, bagi mempergiatkan lagi penugasan menjelang Aidilfitri, pihaknya akan mengadakan benteng khas musim perayaan bermula 1 hingga 20 Mei nanti. Operasi itu membabitkan 2 pegawai dan 30 anggota PPM dengan menggunakan 5 bot membuat rondaan di sekitar perairan Sungai Golok yang bermula daripada Pengkalan Kubur hingga ke Kubang Pak Hitam Pasir Mas. Muhammad Ruzwan berkata, setakat ini pihaknya belum memperoleh sebarang rampasan mercun yang sinonim dengan Aidilfitri dan hanya 1 rampasan mercun dilakukan pada musim perayaan tahun lalu serta 3 rampasan untuk tahun 2019. Ia berikutan sempadan negara yang dikawal ketat oleh pihak berkuasa daripada 2 negara dan kerajaan Thailand sendiri yang mengharamkan penjualan mercun disebabkan faktor keselamatan. Beliau berkata demikian kepada media di jeti PPM Wilayah 3 Pengkalan Kubur selepas membuat rondaan dengan bot ronda di Sungai Golok bermula daripada Pengkalan Kubur hingga ke Kuala Jambu bersama Polis Marin Diraja Thailand. Selepas ini, Pondok Buruk Yusof Jidan. Alhamdulillah bertemu kembali. Dikurniakan 2 anak berstatus orang kelainan upaya OKU, 1 ujian berat buat pasangan suami isteri yang tinggal di Projek Perumahan Rakyat PPR Kerinci di Ibu Negara. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, Nur Ashikin Abdul Hamid sekali lagi diuji apabila suaminya Muhammad Azizi Muhammad disahkan menghidap kanser usus tahap 2. Terpanggil dengan kesempitan hidup dialami keluarga ini, Amanah Hartanah Bumi Putra menerusi inisiatif Kongsi Rezeki tampil menghulurkan sumbangan bagi meringankan beban mereka. Kehadiran 2 anak kurang upaya OKU Cerebral Palsy bukan sahaja mengubah kehidupan Nur Ashikin dan suaminya, malah ia menjadikan mereka terus kuat untuk membesarkan anugerah ini. Menceritakan liku-liku yang dilalui sebelum ini, Nur Ashikin pernah diserang angin ahmar pada 2018 menyebabkannya lumpuh tangan kanan dan perlu menjalani rehabilitasi selama sebulan. Namun setahun selepas itu, suaminya pula menderita kanser usus dan terpaksa mengambil cuti sakit dalam tempoh yang lama. Lebih tertekan apabila gaji suaminya yang berkhidmat sebagai juruteknik di sebuah hotel dipotong 30% sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac tahun lalu. Kehadiran wakil AHB ke kediaman mereka dengan membawa sumbangan sedikit sebanyak mengubati kesedihan di samping mengurangkan beban ditanggung keluarga ini. Nah, kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada AHB lah dengan MRA sudi menjenguk kami dan berkongsi rezeki dengan kami sebab yalah masa ni masa susah kan sebab gaji suami dipotong separuh, jadi memang membantulah. Alhamdulillah lah rezeki anak-anak. AHB dengan kerjasama Malaysian Relief Agency komited membantu individu memerlukan menerusi program Infak Ramadan 2021 yang menyasarkan golongan asnaf B40, OKU dan sebagainya di 20 lokasi sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Ketika umat Islam lain bergembira dapat berbuka puasa bersama keluarga, namun tidak bagi Muhammad Yusof Jidan. Setiap hari warga Mas berusia 69 tahun ini hanya berbuka puasa di Surau Al-Karamah, Kampung Seri Keramat, Ipoh. Muhammad Yusof tinggal sebatang kara selepas berpisah dengan isteri.
menumpang mandi di Surau Terbabit selepas diusir dan rumahnya yang dibina di atas tanah kerajaan dirobohkan pemaju. Menurut Muhammad Yusof, dengan tulang 4 kerat, dia berusaha menggunakan bekas kayu-kayu serta zinc rumah lamanya membina pondok di atas tanah orang setelah diberi keizinan. Kalau tuan-tuan tahu saya masa saya pindah rumah tu, Tuhan saja yang tahu. Saya bawa keluar barang tu dengan titik peluh saya. Mandi dia. Saya minta masa untuk solat asar saja, saya kata. Bagi saya peluang saya untuk solat tu, saya akan keluar barang. Dia tak beritahu lagi. Dia nak paksa saya keluar rumah tu. Tapi tak apalah. Alhamdulillah Tuhan bagi kekuatan saya. Saya bawa keluarkan barang tu daripada rumah tu lah. Saya tidur di surau tu. Ujar Muhammad Yusof, pondok buruk yang dijadikan tempatnya berlindung sejak setahun lalu itu sangat berbahang pada waktu siang dan sejuk menggigit tulang pada waktu malam. Namun warga emas yang merupakan antara peneroka awal perkampungan Stinggan di situ berkata dia reda dengan keadaan tersebut. Katanya dia telah beberapa kali mengemukakan permohonan mendapatkan tanah ganti di Pejabat Menteri Besar Perak tetapi masih belum berjawab. Walaupun pernah ditawarkan untuk tinggal di rumah kebajikan, Muhammad Yusof menolak kerana ingin hidup berdikari seperti orang-orang lain. Ujarnya bagi menampung hidup, dia melakukan kerja-kerja kampung termasuk membantu di surau selain bergantung hidup dengan wang bantuan bulanan daripada Baitul Mal sebanyak RM300. Menurut warga emas ini, setiap malam dia berdoa diberi tanah dan akan mewakafkan tanah itu kepada masjid setelah meninggal dunia nanti. Satu masa dahulu, seluruh tenaga dan keringat mereka korbankan untuk Ibu Pertiwi tercinta. Dikala kita nyenyak tidur di ulit mimpi, kemakmuran Malaysia sekarang adalah hasil pengorbanan mereka yang tidak berbelah bahagi. Hargailah pengorbanan bekas prajurit kita ini dengan menyumbang kepada tabung pahlawan sekarang. Mereka sangat memerlukan sokongan kita. Surah Quraisy, Allah menyatakan tentang dua nikmat. Nikmat keamanan ekonomi dan keamanan sosial. Perkara inilah yang perlu kita jaga, anugerah daripada Allah SWT. Salah satu pihak yang menjaga keamanan ini adalah Angkatan Tentera Malaysia yang amat banyak berkhidmat dan kita boleh membantu dengan menyumbang pada tabung pahlawan Yayasan Veteran ATM untuk terus kita memberi sokongan, terus keamanan ini dijaga dengan izin daripada falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. COVID-19 mengganas di India. India merekodkan kes harian COVID-19 tertinggi iaitu 349,691 kes dalam tempoh 24 jam. Perdana Menterinya Narendra Modi berkata situasi itu diibaratkan seperti ribut besar yang melanda negara itu dan menggesa rakyatnya untuk segera mendapatkan vaksin. India mencatatkan lebih 200,000 kes baharu selama 4 hari berturut-turut dan semua hospital di Delhi dan di seluruh negara tidak dapat menampung jumlah pesakit. Keadaan diburukkan lagi dengan kehabisan silinder oksigen dan petugas kesihatan memberi amaran bahawa mereka tidak boleh menerima pesakit secara serentak. Di Ahmedabad, pesakit terpaksa menunggu di ambulans dan kereta dengan membawa silinder oksigen masing-masing. Sementara itu, syarikat pembekal oksigen juga tidak dapat menampung permintaan ekoran kehabisan sumber. Syarikat Sri Balaji sebelum ini membekalkan hampir 1,500 silinder oksigen kepada 150 hospital swasta. Namun terdapat hospital yang tidak menerima bekalan sejak 3 hari lepas. Kerajaan India sebelum ini dikritik kerana tidak dapat mengurus krisis COVID-19 di mana mereka membenarkan aktiviti keagamaan dan perhimpunan politik tanpa kawalan. Menteri Kesihatan Iraq Hassan Al-Tamami digantung tugas susulan kebakaran Hospital Ibnu Al-Khatib di Baghdad yang mengorbankan 82 orang setakat ini. Keputusan itu dibuat Perdana Menterinya Mustafa Al-Khadimi bagi membolehkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca insiden. Al-Khadimi dalam masa sama menumbuhkan jawatan kuasa diketuai Menteri Dalam Negeri Abdul Ghani Al-Asadi dengan siasatan dijalankan dalam tempoh 5 hari. Malah Khadimi menjelaskan tindakan tegas akan diambil sekiranya terdapat unsur kecuaian.
Ahli keluarga kepada mangsa maut turut meluahkan rasa tidak puas hati terhadap kelemahan sistem kesihatan di negara itu. Mereka mendakwa peralatan fasiliti yang digunakan sudah usang dan ketinggalan, malah menyifatkan ia sebagai satu bentuk kecuaian yang tidak sepatutnya berlaku. Sementara itu, Twitter turut dibanjiri dengan desakan rakyat Iraq agar Menteri Kesihatan Hassan At-Tamami meletak jawatan dan bertanggungjawab atas pengabaian dan kecuaian sehingga mengorbankan banyak nyawa. Dalam kejadian tengah malam Sabtu lepas, beberapa silinder oksigen meletup sehingga mencetuskan kebakaran di hospital yang menempatkan pesakit COVID-19 itu. Pasukan penyelamat bagaimanapun berjaya menyelamatkan 90 pesakit dan kaki tangan kesihatan. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Hampir 1.5 juta jemaah termasuk jemaah umrah dikendalikan di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah pada 10 hari pertama Ramadan. Menurut Jabatan Umum bagi Pengurusan Orang Ramai di Masjidil Haram, antara perkhidmatan kepada jemaah umrah ketika Ramadan ialah penggunaan halaman mataf bagi tawaf, proses keluar masuk jemaah dan laluan untuk warga emas serta orang kelainan upaya OKU. Selain itu, jemaah perlu mematuhi peruntukan masa yang ditetapkan melalui aplikasi Eid Marna, pemakaian pelitup muka dan mematuhi penjarakan fizikal. Kawasan tumpuan awam dan premis riadah di Bangkok, Thailand ditutup sementara bermula hari ini sehingga 9 Mei depan bagi mengekang gelombang ketiga COVID-19 di negara itu. Antara premis yang tidak dibenarkan beroperasi termasuk taman awam, gym, spa, kolam renang, kafe cyber, muzium dan perpustakaan. Individu yang didapati tidak memakai pelitup muka di tempat awam juga akan dikenakan denda RM20,000 atau bersamaan RM2,600. Di India, sebuah kereta api berkapasiti 300 penumpang ditukar menjadi pusat kuarantin bagi pesakit COVID-19 sebelum pesakit dipindahkan ke fasiliti kesihatan disebabkan pertambahan kes positif secara mendadak. Di stesen kereta api tersebut, petugas dilihat bersedia dengan persiapan terakhir sebelum pusat kuarantin itu mula beroperasi dengan dilengkapi penyejuk udara dalam berdepan cuaca panas. Tatkala perkhidmatan kesihatan di negara itu semakin terjejas, terutama di bandar-bandar besar, beberapa kawasan dilihat cuba mempelbagaikan penyelesaian alternatif bagi menangani pandemik COVID-19. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa menyaksikan Tijarah dengan tajuk Pelaburan Syariah untuk semua. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.